Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini saya mau bikin video reaction lagi. Dan ini saya lanjutkan lagi ceramah-ceramah dari Ustadz Badli Sa'alauddin. Ini kemarin ada yang request pokoknya ya, request Bang ceramah Ustadz Badli Sa'alauddin yang tentang P. Ramlee. Dan saya menemukan lagi ceramah yang menurut saya ini sepertinya menarik. Karena di video yang sebelumnya Ustadz Badli Sa'alauddin kan menjelaskan bahwa beliau ketika ceramah di Singapura diminta untuk ceramahnya tentang temanya itu ditentukan berdasarkan film-film P. Ramlee gitu kan. Makanya beliau kayaknya hafal sekali film P. Ramlee, isi-isinya seperti apa gitu, kayaknya paham banget, dan lagu-lagunya pun beliau hafal sekali ya. Ya udah langsung aja, ini videonya bukti Ustadz Badli Sah memang penggemar peminat nomor 1 film P. Ramlee. Ya udah langsung aja teman-teman, kita simak ceramahnya seperti apa. 1, 2, 3. Timbul pertanyaan, kenapa orang kita tak nak jadi kaya? Masalah pendidikan. Ini masalah pendidikan. Di agama kita ni basicnya, dia tak larang jadi kaya. Ini asal. Kalau ada ustaz-ustaz beritahu jangan kaya, tak tepat. Bukan kata tak betul, tak tepat. Kita tak napi ada orang suka bawa cerita Abdul Rahman bin Auf kaya, masuk surga merangkak. Paling kurang dia masuk juga surga. Masuk juga merangkak-merangkak pun. Kalau daripada merangkak tidak, masuk surga tidak. Duduk tengah-tengah, mana kiri tidak, kanan tidak, lagi susah. Sebab itu, carilah harta. Kerjalah bersungguh-sungguh. Dua ibadah kita takkan mampu buat tanpa harta yang mencukupi. Haji, yang kedua zakat. Haji ya. Kalau harta kita tak sampai 9,980, tak masa pergi Mekah. Itu minimum lah. 9980 tu maksimum simpan, minimum simpan di dalam tabung haji. Cukup 9980, automatik dapat tawaran pergi haji. Tapi mungkin gilirannya lagi 20 tahun gitu, biasanya gitulah. Kalau baru ada RM20, itu lagi 60 tahun, 80 tahun, 1000 tahun lah saya ingat baru giliran. Itu haji yang paling bawah, muasasah namanya, bukan muasasah, muasasah namanya. Macam tahun ni game muasasah, pergi haji berapa hari? Paling lambat dulu 44 hari. Sekarang 48 hari. Saya jumpa 2-3 jemaah dia pergi 51 hari. Bayangkan 9,000 punya package 51 hari. Kalau pergi suami isteri tak ada masalah. Kalau pergi suami seorang saja macam mana? Pergi seorang 51 hari, isteri tinggal di Malaysia. 51 hari. Itu kalau dah 51 hari, masuk hari ke-48 tu saya ingat pegang dinding tak rata dah macam tu. Tak faham, tak apalah, nasib angkat. Ada yang blur, tak apa. Tu ahli zikir, dia lambat sikit. Tak faham benda itu. Ahli zikrullah dia tak faham sikit. Tak rata dah pegang dinding ni. Berbongga-bongga jadinya. Baik itu, nak selesa lagi, sikit bayar mahal lah. Itu sebab harta ni sangat mustahak. Itu sebab Nabi kita pun ketika dia sebelum jadi Nabi, dia juga meniaga. Dan dia juga kaya. Sebab itu dia punya mas kahwin dengan Khadijah 25 ekor unta. Ini orang ada duit je boleh bayar mas kahwin begitu. Unta, kalau lah takdir harga 5,000 sekor, kalau 25 ekor mana Nabi punya mas kahwin 125,000. Ini ada tak ada duit eh? Cuma dia kena memilih antara nak jadi Nabi atau nak bisnes. Kalau dia buat dua-dua, rosak. Sebab kalau orang bisnes berdakwah atau orang berdakwah bisnes, dia ada dua cerita yang berbeza. Mendakwahkan bisnes itu bagus. Membisneskan dakwah itu punah. Jadi mana dia nak pilih? Jadi senang dia pilih dakwah sajalah, tinggalkan perniagaan. Boleh nak berniaga dalam masa sama dia berbisnes, dia dakwah, tapi payahlah main campur-campur, susah, pening kepala. Senang dia tinggalkan salah satu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, memang dalam riwayat dia sahabat yang tak kaya. Dalam cerita kita dengar, dia punya baju ada 17 tampalan, jahitan. Kita membaca sian Umar miskin. Tak. Dia baju dia ada 17 tampalan. Tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Dia jenis orang, ada jenis orang, baju tak kisah. Pakaian tak ada masalah. Kenderaan dia particular. Ada orang begitu. Ada orang baju terlampau smart, jenis biar apa-apa saya bergaya ni. Baju jangok dengan pesen apa semua. Duit tak ada pun. Naik kenderaan awam, 10 kili naik Uber, naik apa, kereta pun tak ada. Tapi jangok, memang smart. Ada orang baju tak kisah, tapi kereta mewah. Enak, selesa, travel ke mana-mana. Maka dalam konteks Umar Al-Khattab,
Bajunya memang baju murah-murah, beli di Kamda, beli benda begitu, tak kisah. Tapi kereta dia Bentley. Tak main Mercedes. Alphard. Kereta bawa jenazah. Yang Alphard ni dia pakai Bentley. Bukan jenazah Islam lah, jenazah bukan Islam semua kan. Mercedes. Kalau di tanah Arab, tanya Ustaz Usni, S500 buat taksi. Dia pakai Bentley. Dia particular tentang kenderaan. Jadi balik kepada kita orang Melayu ni, tak nak jadi kaya, masalahnya kerana kita dididik daripada dulu, asalkan kaya, jahat. Asalkan kaya, jahat. Saya nak betulkan persepsi. Tidak, carilah kekayaan. Tapi kekayaan tu bantulah agama kita. Orang macam ni, dia akan jadi bukan saja jutawan dunia, sampai akhirat dia jadi jutawan. Abdul Rahman bin Auf, jutawan dunia, sampai akhirat dia jadi jutawan. 40 unta bawa barang dagangan, bergegar Madinah. Terkejut Aisyah. Apa saya bergegar ni? Gempa bumi ke? Tak, umum mukminin. Abdul Rahman punya barang dagangan 40 kontena lalu. Bergegar Madinah lalu ke highway. Kata Aisyah, patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk syurga merangkak. Berlari orang jumpa Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman, berita baik untuk kamu. Apa hal? Umum mukminin beritahu Nabi confirm kau masuk syurga. Dia cakap macam mana? Dia kata Abdul Rahman esok masuk syurga, tapi dia merangkak. Sebab apa merangkak? Harta kau banyak lah, imigresen nak cek kasta, nak dokumen macam-macam. Kata, bukanlah sebab tak boleh masuk. Tak apalah. Aku akan pastikan aku masuk syurga, berlari kalau lepas ini. Awak nak buat macam mana? Dia niat semua 40 kontena masuk dalam Baitul Mal. Dia serah ke Mawid 100% untuk dijadikan bantuan pada orang Islam. Sekarang dia kata ini barang, aku jadi pertaruhan di akhirat, aku nak masuk syurga, berlari keluarkan. Sebab itu benda ni, kalau kita rasa ada kekayaan, semua boleh buat. Semua boleh buat. Cuma sekali lagi masalah pendidikan. Saya ni peminat tegar P.Ramlee. Tanyalah geng-geng PPZ, dia orang pun tahulah kalau WhatsApp apa semua gambar, tahulah siapa. Kalau muka P.Ramlee tu tak adalah muka orang lain. Saya minat P.Ramlee, tapi ada bab-bab P.Ramlee yang kita tak bersetuju. Khususnya dalam bab dia nak mendidik orang Melayu mencari kekayaan. Kalau puan-puan, tuan-tuan bersetuju dengan saya, P.Ramlee dia punya filem, semua filem dia kalau watak orang kaya tu bukan dia yang lakonkan, maka watak orang kaya tu akan jadi jahat sejahat-jahatnya. Iya tapi benar. kalau dia yang jadi orang kaya tu baik jadi watak tu. Asal orang lain yang jahat, orang kaya lah. Apa buktinya? Tahun 1955 dia berlakon satu filem nama Penarik Beca. Penarik Beca. Dalam cerita Penarik Beca, dia jadi watak penarik beca, hero lah. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar ataupun Haji Bakhri. Memang jahat. Asal orang kaya, jahat. Tahun 1960 diarahkan filem yang menjadi masterpiece dia, iaitu Antara Dua Darjat. Antara Dua Darjat. Dia berlakon jadi Ghazali, orang kampung, kerjanya main gitar, main piano, main benda. Itu hero. Yang jahat, 3 orang tengku. Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan. Lakonan Kuswadinata, Ahmad Nispu dengan S. Kadarisman. Yang jahat semua orang kaya. Hero dia. Padahal kerja dia tolak kereta orang tu rosak je. Terus jadi hero je. Orang dah tunang dah benda, curi hak orang, jahat. Dia didik kan macam kata P.Ramlee, keluar blok P.Ramlee juga. Tak nak cerita tak betul pendidikan itu. Begitu juga tahun 1961, 31 Januari dia buat satu filem Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba Bujang Yang hero Lapuk. siapa? Alibaba. Alibaba. Kerja apa? Mana ada kerja? Duduk rumah. Bini marah. Kerja malas. Halau dari rumah. Dia kata nak kerja macam mana? Tulang reput. Keren-keren. Aziz-Aziz suruh pinjam dengan abang dia. Yang jahat siapa? Kasim Baba. Kasim Baba. Kasim Baba lakonan S. Samsudin. Jahatlah orang kaya. Orang kaya jadi jahat. Tahun 1961, tahun yang sama, bulan Julai, P.Ramlee buat satu lagi filem Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Dalam Lapuk. watak tersebut, yang hero 3 bujang lapuk nak jadi bintang filem. Yang jahat siapa? Tak lain tak bukan Sarip Dol. Samseng Kapung Dusun, anak orang kaya. Sarip Dol. Dulu saya pun heran, kenapa anak orang kaya dengan anak penghulu mesti jahat. Kalau dulu, kalau cerita Seri Mersing, anak penghulu semua gangster. Sampai sekarang orang pandang, awak ayah kerja apa? Penghulu. Mesti jahat. Dulu punya pemikiran.
Pada jawatan Pulu, jawatan pejabat daerah. Sekarang tak ada apa dah. Tahun 1962, P.Ramlee buat satu filem. Ni masterpiece dia jugalah. Ibu Mertuaku. Ibu Mertuaku. Yang hero siapa? Dia lah, Kasim Selamat. Kasim Selamat. Yang jahat siapa? Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur kan Nyonya keliru dalam montua ni. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur. Tak. Nyonya Mansur lakonan Mak Dara. Nama dia Mak Dara. Ala Kasim Mak Dara. Punya jahat mak tu, dia bayangkan mak tu. Padahal yang tak betul siapa? Kasim Selamat. Itu kan tunangan orang Dr. Asmadi. Dia pergi moratnya pula dah. Nyanyi sedap-sedap. Yang ni si Sabariah pun tak sabar-sabar. Bergolek-golek dengar lagu. Teruja sangat dengar lagu. Jangan tinggal daku pun semua. Akhirnya mengorat. Ingat cerita tu ya? Ngorat-ngorat dapatlah. Benda tu Nyonya Mansur marah. Lempar duit. Ambil duit. Kau keluar pada rumah. Kau bukan keturunan aku. Kasim Selamat dapat duit. Apa dia buat? Ada buat benda elok. Bayar zakat jauh sekali. Dia pergi Pulau Pinang tu. Tak bayar zakat. Mungkin belum cukup sempurna pemilikannya ketika itu. Tak cukup haul. Dia pergi Pulau Pinang. Dia buat apa di Pulau Pinang? Dia bahan judi. Buat judi, ya benar. Kalau tak percaya lah. Iya, buat judi. Bahan kuda pula dah. Sesabis uangnya. Duduk hotel lama-lama duit tak ada. Isteri bising suruh kerja. Dia mana? Dia reti main muzik je. Akhirnya menyewa rumah. Menyewa rumah tak mampu sewa. Duduk pula bawah kolong. Bawah rumah saja. Sampailah isteri dia kena tu lari pada rumah. Dia menangis sampai buta. Akhirnya duduk percuma lah di situ. Mujuk Pak Ali, tuan rumah tu bagi dia belah ihsan duduk. Pak Ali ni memang bagus lah. Itu sebab Allah pelihara keluarga Pak Ali ni sampai sekarang tu. Jeruk Pak Ali apa semua tu daripada saya ingat keluarga dia tu juga agak je lah. Yang jeruk tu berkat jeruk tu. Nak akan kempen pula dah untuk dia. Agakkan saya lah. Tapi tak tahulah, yang jahat cerita tu nampaknya mertua lah. Sebab dia orang kaya. Tahun 62 dengan tahun 63, P.Ramlee buat dua filem sequel. Pertama, tahun 62 dia buat cerita Labu Labi. 63 dia buat Nasib Labu Labi. Watak hero, orang kaya lagi dua, yang jahat. Labu dan Labi. Seorang driver, seorang tukang masak. Yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakhir bin Lebay Kedekut. La ilaha illallah. Buruk betul gambaran dia pada orang kaya zaman itu. Iya. Tahun 1964, filem P.Ramlee terakhir di Singapura sebelum dia mengajuk hati ke Kuala Lumpur. Asal dia nak pergi ke Hong Kong, tak jadi, pasport tak lulus, dia pergi ke Kuala Lumpur. Tahun 64 dia sempat buat filem terakhir Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul memang dia kau-kau bantai orang kaya. Paling teruk dimunculkan satu watak sadik segaraga, saudagar barang-barang purba. Ada 3 orang anak, Hamidah, Rasida, Rapida, Jalanda. Kahwin secara kontrak dengan anak-anak Ismit Ulama Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahub. Punya jahat sidik segaraga, saudagar barang purba. Tapi dia abang dia sapu semua duit. Wahid habis sapu duit, tinggal untuk Wahub satu rumah buruk saja. Nasib baiklah tengah malam mimpi arwah ayah dia datang pakai serban molek. Wahai anak endaku, pergilah berjumpa dengan tuan magistrate, lawyer namanya Sulaiman Akhlakun. Pagi esok dia pun pergi Sulaiman Akhlakun. Itu pendidikan, pentingnya wasiat. Jangan lupa wasiat. Walaupun duit tak banyak mana, tanah sekangkang kena juga sikit sebanyak. Awak tu dah tak ada anak lelaki, adik-beradik ramai semua nganga nunggu awak meninggal bila. Usahakan dapat anak lelaki supaya perhabiskan harta cepat sikit. Asyik perempuan dah 3-4 orang perempuan, seha sikit dapat anak lelaki ya. Supaya ngabiskan harta kita bila mati esok. Dia buat wasiat. Pergi jumpa Sulaiman Akhlakun. Cek rupa ayah dia kaya lagi. Ada tanah di Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Gostan. Setan pun dia ada harta juga. Dan P.Ramlee buat cerita itu, Rusia belum berpecah lagi. Macam mana dia tahu bila pecah jadi stan. Ni panjang cerita, lain tahun kita ceramah. Tajuk The Brilliance of P.Ramlee, lain tahun lah kita buat. Tahun 60, tahun 68. P.Ramlee buat satu filem di Kuala Lumpur namanya Ahmad Albab. Bersama juga. Yang hero siapa? Dia. Kerjanya apa? Syawal, gembala kambing.
kahwin percuma dengan Mastura. Dia ni siapa jahat cerita itu? Ayah pada Mastura, namanya Mashhud Al-Buaya. Tompe berlakon. Jahat sungguh Tompe. Setiap kali hari jadi dia wajibkan orang datang bawa hadiah untuk dia. Teruk sungguhlah. Siapa tak bawa hadiah suruh balik. Ahmad Albab. Kita yang membesar dengan cerita P.Ramlee, kita rasa ni jokes, ini kelakar. Tapi kesannya adalah membawa pemahaman pada kita kalau kaya jahat. Ya, dan benar. saya ingat drama kita sampai sekarang pun begitu. Kalau saudara-saudari yang kaki menengok drama soap opera dalam TV Astro macam-macam, maghrib ataupun malam, asal kaya mesti ada jahat. Bener lagi. Tak kira lah suamiku encik bomba ke, suamiku encik suamiku staf UPNM ke, suamiku encik penceramah ke. Asal mak mentua tu kaya lah, muka semua mata-mata bercakap ni. Asal menantu tu miskin lah, semua itulah hero dan heroin lah dalam filem itu. Asal pak mentua kaya sikit, Tan Sri ke apa ke, tak tahu kenapa asal kaya jahat. Ini memberi kesan pada pendidikan. Udah selesai. Oke tadi teman-teman ya, ceramah dari Ustadz Badlisa Alauddin, dan terbukti memang beliau ini betul-betul peminat nomor 1 dari film-film Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Terbukti beliau bisa menjelaskan tadi ya secara runut tahun filmnya, judul filmnya, terus karakter-karakter di dalamnya, alur ceritanya, dan ya memang betul lah ya. Secara kita nggak sadar, orang kaya diplot sebagai orang yang antagonis dan orang miskin jadi orang yang baik gitu loh. Nah, kalau dari segi cerita menurut saya memang lebih menarik seperti itu. Makanya kebanyakan film-film ya mengambil karakter orang kaya selalu lebih jahat dibandingkan orang yang miskin gitu loh. Karena lebih menarik kan orang miskin versus orang kaya gitu kan. Dan orang miskinnya yang baik dan nanti dia bisa menang gitu kan melawan orang yang kaya yang secara materi dia harusnya bisa menguasai segala lini gitu kan. Tapi ternyata bisa kalah dengan kebaikan. Nah, seperti itu lebih menarik dari segi cerita gitu kan. Dan memang beliau ini sampai diundang di Singapura setiap kali pertemuan membahas film Allahyarham Tan Sri P.Ramlee dengan ya sekali pertemuan satu judul film, itu luar biasa. Tapi memang bisa diambil pelajaran ya, setiap film-film dari Tan Sri P.Ramlee benar-benar brilian lah ya, jenius bener kalau Tan Sri P.Ramlee ya. Di filmnya selalu diselipkan dengan nilai-nilai yang positif, sindiran-sindiran gitu kan. Kita bisa menyimak lah ya dari semua karya beliau yang sering sekali yang sudah kita tonton semuanya pokoknya lah ya. Itu jadi luar biasa apa yang dijelaskan Ustadz Badlisa Alauddin, benar-benar membuka lah ya, membuka pikiran kita. Wah, ternyata benar ya gitu jadinya. Oke teman-teman, dan segitu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau request silahkan komen di kolom komentar atau DM ke Instagram, dan nanti kita bisa tonton bareng-bareng. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.